Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua manusia akan berpindah daripada satu tempat yang cerah, dunia ni ada matahari, kalau malam ada lampu, tapi kita akan berpindah kepada satu tempat yang memang gelap-gelemat. Dalam kubur kita ni, atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah, hujung kaki tanah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, tajuk yang akan dibentangkan pada malam ini adalah sambungan daripada tajuk yang minggu lepas berkaitan dengan al-mautu ataupun kematian. Ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, kamu kena ada ilmu. Wa iza aradatal akhirata fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kesenangan kedua-duanya, dunia dan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Kun aliman, kamu kena menjadi orang yang tahu beragama, orang alim. Atau muta'alliman, ataupun orang yang sentiasa menuntut ilmu agama. Atau mustami'an, ataupun orang yang sentiasa mendengar kuliah-kuliah. Atau muhibban, ataupun orang yang cintakan ilmu agama. Wala takunil khamisa fatuhlik. Jangan menjadi orang yang kelima, kamu akan menjadi orang yang binasa. Sebagaimana agama kita tengok, orang yang cintakan ilmu agama ni, dia sanggup menunggu antara maghrib dengan isyak selama 40 minit lebih kurang semata-mata untuk nak tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di kalangan orang yang cintakan ilmu agama. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, fi hadha ad-darsi uridu an yakuna wadihan indakum mawdu' al-maut. Dalam pelajaran yang akan dibentangkan pada malam ini, saya ingin menyatakan suatu perkara yang jelas, iaitu berkaitan dengan tajuk kematian. Zalika annahu ma min hadasin mustaqbali akhtaru min mughadaratid dunya. Kerana masa depan kita ni tidak ada perkara yang lebih penting daripada kita berbicara, memikirkan berkaitan dengan apakah yang akan berlaku selepas kematian. Sebab kita sekarang ni umur dah 40-an, 50-an kan. Rumah dah ada, isteri dah ada, anak-anak dah ada, harta dah ada, kenderaan dah ada. Segala-gala apa yang kita nak tu telah pun kita ada. Jadi perkara yang lebih penting kepada kita adalah apakah selepas mati. Itulah yang lebih penting untuk kita nak bincangkan. Al-mu'minu min mata'iba ila rahatil abadiyah.
Orang mukmin semasa mereka berada di dunia ni, mereka kena penat, kan? Kena berpenat lelah. Contohnya kena bagi sokong masjid, kan? Contohnya mereka ini kena jaga pandangan mata, kena jaga mulut, kena jaga hati, kena jaga aurat. Maknanya wajib patuh kepada perintah agama. Jadi penatlah, kan? Tapi selepas mati, oleh kerana mereka ni banyak dipanggil bekalan, maka di sana dia panggil ar-rahah al-abadiyah, kerehatan yang sokmo-sokmo, tak ada dah penat. Minal qalqi ila tama'ninah. Kalau semasa di dunia ni, dia ada kadang-kadang kita rasa al-qalqa, maknanya tak tenang jiwa, kan? Tapi dalam kubur ni akan tenang selama-lamanya. Minasyaqa ila sa'adah. Kalaulah di dunia ni kita rasa macam tak berapa bahagia, tapi di hari akhirat kita akan orang yang ada dalam bahagia. Ala kullin, walau dalam keadaan mana sekalipun, yantakilul insan ila diya'i al-muhud ila zulmatil luhud. Semua manusia akan berpindah daripada satu tempat yang cerah, dunia ni ada matahari, kalau malam ada lampu, tapi kita akan berpindah kepada satu tempat yang memang gelap-gelemat. Dalam kubur kita ni, atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah, hujung kaki tanah, hujung kepala pun tanah. Jadi tak ada dipanggil cahaya. Sebab itulah orang yang cerdik, dia nak dalam kubur dia ni cerah. Cara satu-satunya untuk kita nak pastikan tempat penginapan kita dalam kubur ni suatu tempat yang cerah adalah dengan kita melakukan amal-amal ibadat. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, cuba tengok dalam gambar, kan? Itulah sebenarnya hakikat kita. Selepas kita mati, daging kita ni akan dimakan ulat dan dia akan hancur. Yang tinggal hanyalah tulang, kan? Tulang-tulang bakal sikit hancur, kan? Jadi fi zulmatil qabri da'umun hunak. Dalam kegelapan kubur ni tak ada ibu. Kan ibu kita ni memang orang yang sayang pada kita, kan? Gapo kita nak dia buat belakang, kan? Tapi dalam kubur tak ada, kita hanya seorang diri. Wala abun syafiq, tidak ada seorang ayah yang sentiasa selama ini dia dipanggil apa, kasihan pada kita, dia tuntut apa-apa kita nak ni, dia akan melaksanakan tuntutan kita. Wala akun yu'sini, dan tidak ada adik-beradik kita yang selama ini kita rapat dengan dia. Tapi dalam kubur tak ada adik-beradik yang dapat menjinakkan kita, menemani kita. Faridun wahidul qabri, kita dalam kubur ni seorang diri, kan? Tak ada teman, tak ada kawan, tak ada ibu, tak ada ayah, tak ada adik-beradik. Ya asafa anal firaki bila amalin yazawwiduni. Alangkah sedihnya, alangkah menyesalnya, alangkah teruknya kita ni pergi dalam keadaan yang tak ada amalan untuk kita bekalkan di sana. Jadi orang yang ada harta yang banyak, pergi dalam kubur, harta yang banyak tadi tak dapat menemani dia, kan? Tak ada manfaat pun. Tak ada orang pun bawa harta dalam kubur, kan? Sebab itulah kita tengok betapa pentingnya kita faham, selepas sembahyang isyak, kan, kita tunggu sekejap sembahyang sunat. Sebab saya pergi dalam satu masjid tu, kan, kalau masjid saya mengajar ni memang saya suruh semua sembahyang sunat, kan. Lepas sahaja imam baca doa, keluar daripada masjid secara berdegu-degu. Maknanya, ya Allah Tuhanku, kita bayangkan kalau kita ada duit 100 juta pun, kita masih ada dalam kubur, 1 sen pun kita tak akan bawa. Tapi kalau kita ada pahala sembahyang sunat ni, itulah yang akan menjadi bekalan kepada kita di alam sana. Wa min mula'abatil ahli wal wildan ila muqasatid didan. Semasa di dunia ni, kita boleh bergaul senda dengan ahli keluarga kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan kawan. Tapi dalam kubur ni kita akan dimakan oleh ulat, kan? Wa minat tana'umi bit-ta'ami was-syarab ila tamarrugi fit turab. Kalau selama ini kita nak gapo boleh berlaku, kita nak makan nasi Arab boleh, kan? Kalau di sini mana sedap, restoran Ajiat saya pernah pergi, kan. Ajiat ni dia depan dipanggil pejabat air Kota Baru tu, kan. Betul-betul dia sebelah dengan nasi lemak
apa tak ingat dah. Nasi lemak tu kan, ada satu restoran Ajiak tu memang sedap nasi arak dia. Maknanya semasa di dunia ni kita nak makan gapo kata di tas saja hati kita ni, kita makan sebab kan seronok kan. Tapi akhir sekali kita akan disumbakkan ke dalam tanah, kan, tanah sekeliling kan. Wa min unsil isyrah ila wahsyatil wahdah. Kalau selama ini kita dikelilingi oleh pergaulan yang ramai dengan apatah lagi orang yang hebat kan, ramai kawan kan. Tapi dalam kubur ni wahsyatil wahdah maknanya seorang diri, tak ada apa siapa yang dapat menemani kita. Itulah pemandangan kubur kan. La taghfal anil maut, kamu jangan lupa terhadap kematian. Apatah lagi kita ni semakin hari semakin dekat dengan kubur kan, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat, sampai masanya memang kita akan masuk dalam kubur dan sementara menunggu hari kiamat. Ainahumul an, di manakah mereka sekarang? Akhazahumul maut, yang telah pergi itu mereka telah pun mati kan. Wasakanul qubura ba'da hayati tarafi wal lazzati, sekarang mereka telah pun tinggal dalam kubur yang selama ini hidup mereka begitu mewah dan seronok kan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, isteri yang begitu, anak-anak yang berjaya, kawan-kawan yang ramai. Tapi setelah mereka mati, duduk dalam kubur yang sempit. Watasawaw jami'an ba'da mautihim fi tilkal hufrah, mereka sama sahaja, sama ada orang kaya, orang miskin, raja, sultan, Perdana Menteri, rakyat biasa, sama je dalam kubur. Cuba tengok dalam gambar kan. Itulah keadaan yang akan berlaku kepada diri kita sebenarnya, bukan orang lain pun. Mana setelah kita masuk kubur, kita ditanam dalam kubur, dan tinggal beberapa waktu kita dimakan ulat, tinggallah tulang. Akhir sekali tulang tu kepala suku, tulang tengah suku dan sebagainya lah. Jadi itu memang hakikat yang akan terjadi kepada kita sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sekali lagi kita ni dengan daripada ajam muzanab tadi, tulang sulbi tadi, diciptakan tubuh yang baru, jasad yang baru untuk kita hidup di hari akhirat buat selama-lamanya. Lizalika, oleh sebab itulah, ataital qubura fasa'alatha ainal mu'azzam wal mustaqar, kamu datang ke dalam kubur, kamu masuk dalam kubur, lalu ditanyakan mana orang besar, mana orang yang pembesar-pembesar, dan di mana orang yang biasa-biasa. Jadi maknanya tak ada beza kan. Jadi orang besar pun itulah kuburnya, orang biasa pun itulah kuburnya. Jadi tak ada beza, yang membezakan hanyalah amalan. Itulah kubur yang kalau kita tengok kan, sama je kan, sama je dari segi pandangan zahir. Tapi di sebalik sama tu ada perbezaan. Ada orang yang dalam kuburnya nikmat, dan ada orang dalam kuburnya azab. Jadi segi pandangan zahir memang sama, tapi hakikatnya tak sama. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, innal aqwiya'a matu wa annal du'afa'a matu. Orang yang kuat mati, orang yang lemah pun mati. Al-aghniya'a matu wal fuqara'a matu. Orang kaya mati, orang miskin pun mati. Al-asihha'a matu wal marda matu. Orang yang sihat mati, accident mati kan. Ada seorang tu umur dalam 60-an. Kita tanya dia, tak ada penyakit kau? Tak ada. Sebabnya dia tak pergi cek doktor kan. Manusia ni kalau tak pergi cek doktor, tak ada apa, macam tak ada penyakit kan, tapi mati dah. Dia kata dia sihat. Jadi orang sihat pun mati, apatah lagi orang yang sakit pun mati. Al-azkiya matu, orang yang cerdik, profesor kan, ada pangkat yang besar kan, mati. Al-aghbiya matu, orang yang bodoh pun mati juga. Wal insan ba'dahin yumha asaruhu, manusia selepas dia mati memang tak ada kesan dah kan. Kalau dulu tak siap kan, kita nampak lepas duduk sini kan, tiba-tiba tak ada dah kan. Maknanya itu dipanggil manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura.
manusia ni sebelum dia lahir, orang tak kenal pun dia, kan? Orang tak sebut pun kita sebab tak lahir lagi, kan? Wa sayati alaihi hinun min ad-dahri laisa syai'un mazkuran illa man rahimallahu azza wa jalla. Akan datang suatu ketika nanti orang tak akan sebut nama dia. Contohnya lah Kapasing, kan? Kapasing kan orang tak ingat dah, kan? Kalau masih dia hidup dulu, orang ingat pada dia, kan? Tapi setelah dia mati beberapa lama, orang tak ingat dah nama dia, kan? Illa man rahimallah, kecuali Allah Ta'ala rahmat dia. Contohnya almarhum Tok Guru Ni Aziz, kan? Sampai kali ni orang ingat lagi pada dia. Itu beza orang yang mati dalam keadaan yang iman dengan mati dalam keadaan yang tak ada iman. Itu beza, kan? Al-qabru awwalu manazil sairin ila al-akhirah. Kubur merupakan persinggahan pertama kita di alam akhirat. Anhani Maula Uthman qal kana Uthman radhiyallahu anhu iza waqafa ala qabrin baka hatta tuballa lihyatuhu. Jadi Sayyidina Uthman ini satu ketika dia berdiri di hadapan kubur, tiba-tiba sahabat melihat dia ni menangis. Tangisan dia tadi mengeluarkan air mata sampai membasahi janggut dia. Faqilalah, lalu ditanya, tazkurul jannata wan nara fala tabki. Kamu ingat pada syurga, kamu ingat pada neraka, tapi kamu tak menangis. Wa tabki min haza, tapi kamu berdiri di hadapan kubur ni tiba-tiba kamu menangis. Kenapa? Kalau siapa yang pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kan, itulah dipanggil kubur Baqi', kan? Kubur Baqi' ni sahabat-sahabat ditanam di sana lah, kan. Jadi maknanya kubur orang Arab ni dia simple je. Tak macam kubur kita, kan. Kubur kita ni ada hiasannya dan sebagainya. Tapi kubur di negara Arab memang macam tu lah. Sama je, kan. Okay. Faqala Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur merupakan persinggahan pertama di alam akhirat. Semua manusia wajib melalui alam kubur, kan? Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat daripada azab kubur, maknanya di masa dalam kubur disoal oleh malaikat muka nakir, boleh jawab dengan baik, confirm selamatlah dia selama-lamanya. Wa illam yanju minhu, siapa yang masa dalam kubur tak selamat, jawapan malaikat ni dia biasanya yang kita tahu, kan, malaikat akan tanya 3 soalan, kan. Soalan ni dijawab oleh orang yang beriman, mudah je. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, kan. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu. Orang yang beriman akan jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku hanyalah Allah, Muhammadun Nabiyyi, Muhammad adalah Nabiku, dan al-Islamu dini, agamaku adalah Islam. Jadi maknanya orang beriman boleh jawab, maka selamatlah. Orang yang tak beriman dia kata la adri, aku tak tahu. Sebut tak tahu tu malaikat akan azab dia ni. Dan Nabi kata apa? Fama ba'dahu asyaddu minhu. Perkara yang akan berlaku selepas itu memang lebih teruk, lebih dahsyat, lebih azab. Itulah maknanya kita tahu keputusan kita ni syurga atau neraka adalah malam pertama kita dalam kubur. Malam pertama kita dalam kubur. Hak yang pada mahsyar tu lain cerita, itu dipanggil penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala, kan, timbangan amal dan sebagainya. Tapi dalam kubur tu dah tahu dah keputusan dia. Iza amkana an yazuqal mu'minu alwanan min mata'ibil hayatid dunya summa yantahi bihil mataf ila an yasila ila al-qabri tahiran mutahharan atau mutahhiran fahuwa fi a'la darajatin najah. Sesiapa yang semasa di dunia ni dia memang berpenat, kena datang sembahyang di Mekah di hari semalam di masjid, orang lain buat kedai kopi, malam-malam kita bangun bertahajud, orang lain sedang tidur nyenyak. Setiap hari kita buka Quran baca, orang lain tak sentuh pun Quran. Datang bulan Ramadan kita berpuasa, kan, sampai masanya kita berzakat. Maknanya orang mukmin ni melalui pelbagai jenis kepenatan. Summa yantahi bihi al-mataf ila ay yasila ila al-qabri tahiran mutahiran. Tapi akhir sekali dia mati dalam keadaan yang contohnya lah dalam gambar, kan,
Dia mati dalam keadaan yang sujud. Dalam keadaan sedang sujud, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa kan. Maknanya dalam keadaan yang suci bersih, maka dia kata apa? Fahuwa fi a'la darajatin najah, maka dia sebenarnya berada dalam keadaan yang paling berjaya. Sebetulnya Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang selamat daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah orang yang mendapat kejayaan. Jadi maknanya kita nak supaya kita ni mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Sedang puasa, mati. Sedang baca Quran, mati. Sedang tahajud, mati. Sedang mengajar, ada orang sedang mengajar, mati. Sedang mendengar kuliah, mati. Alhamdulillahan. Apatah lagi kita sedang sujud tahajud kan, tiba-tiba mati. Allahu Akbar. Ada seorang yang syahid di di Palestin kan. Dia terbaru naib Hamas tu di Lebanon kan. Setiap kali dia semayang, dia minta Allahumma rzuqni syahadah, wahai Tuhanku berikanlah aku mati syahid. Akhir sekali Yahudi dia Zion itu dia hantar bom melalui drum tu kan, dia hancurkan bangunan dia tempat tinggal tu. Akhir sekali mati syahid. Bagi dia syahid ni syurga. Jadi memang orang yang berjuang ni dia nak syahid, dia nak mati syahid. Okey. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburlah tempat yang paling teruk. Memang kita dalam kubur ni dua je. Kalau senang, senanglah selama-lamanya. Kalau azab, azablah selama-lamanya kan. Okey. Wallahi ayuhal ikhwah, demi Allah wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kama wajjahan Nabi alaihi salatu wassalam hinama qala, Nabi kata apa? Aksiru zikra hadimin lazzat. Perbanyakkanlah perkara yang mengingati mati kan. Hadimin lazzat di mana dia menghilangkan kelazatan, maksudnya matilah. Jadi kalau kita ingat pada mati, amal aku macam mana ya? Dengan sendirinya kita ni rajin beribadat. Sebab kalau sekiranya takdirlah Allah Ta'ala ambil nyawa kita sekarang, selamat tak kita? Takut kan? Itulah mana kalau kita ingat pada mati, kita bertaubat, kita istighfar. Lizalika, oleh sebab itulah, kana ba'dus salihin, sebahagian daripada orang yang salih, hafara qabran fi suhni dari. Dia dalam rumah tu, dia kalau kita tengok di negara-negara Arab kan, dia rumah dia tu yang bawah sekali tu dipanggil ardiyah. Kan ardiyah ni maknanya rumah yang paling bawah. Jadi biasanya saya tinggal di Kahirah dulu, orang Arab ni dia buat rumah setinggi 10 tingkat. Dipanggil imarahan. Rumah yang bawah sekali tu dipanggil ardiyah. Jadi rumah bawah sekali tu digali, dipanggil lubang kubur olok-olok. Kan, bukan kubang mani, digali lubang kubur, dia letak papan kan. Wa kana yadja'u fihi kull khamis. Setiap hari Khamis dia masuk dalam kubur, dia tutup ditutup papan tadi dan dia baca ayat. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah semula aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, mudah-mudahan sekiranya engkau kembalikan aku ke dunia, aku percaya, aku yakin aku akan buat amal soleh. Sebab tu kita tengok orang yang tak datang masjid kan, masa dalam kubur mati kan, dia akan baca ayat ni, dia akan sebut Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku semula ke dunia. Ya Allah, sekiranya engkau kembalikan aku ke dunia, percayalah, yakinlah aku akan datang ke masjid di Mekah di sehari semalam. Itu janji dia. Ya Allah Tuhanku, sekiranya aku datang ke dunia semula, aku dihidupkan ke dunia semula, percayalah setiap malam aku akan ikuti kuliah maghrib. Ya Allah Tuhanku, sekiranya aku dihidupkan kembali ke dunia, percayalah hartaku banyak disedekahkan fi sabilillah. Tapi sekiranya mereka ini dikembalikan ke dunia, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, ternyatalah apa yang mereka sembunyikan selama ini, walau ruddu, kalaulah mereka ini dikembalikan semula ke dunia, kalau la'adu bimanuhu anhu, mereka akan kembali semula kepada perangai mereka yang lama, wa innahum lakazibun, mereka tak betul pun.
Jadi maknanya memang begitu manusia kan. Kalau dah selama ini mereka tak datang masjid, tiba-tiba mati, katakanlah mereka tu kembalilah semula ke dunia, mari tak masjid, tak mari juga. Itu dipanggil manusia. Okey. Jadi kalau orang yang ingat pada mati ni, dia setiap malam dia bangun, tak banyak pun, 2 rakaat pun cukup dah kan. 2 rakaat setiap malam, 1 rakaat witir setiap malam. Itulah yang akan menjadi bekalan kepada kita selepas kita mati. Muslimin dan muslimat sekalian, al-mautu musibatun. Mati ni dianggap sebagai satu musibah. Allah Azza wa Jalla sammal mauta musibatan faqal. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mati ni sebagai satu musibah. Lalu dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat 106, Allah Taala sebut musibatul maut, musibah kematian. Min baitin salasimatin mitr ila qabrin. Kita bayangkan rumah kita kan, ada rumah orang yang 1,800 kaki. Kalau rumah saya ukur baru ni 2,500 kaki. Maknanya 2,500 kaki ni memang kita rasa macam Allahu Akbar, besarnya rumah. Ada 5 bilik kan. Maknanya di situ kita rasa luas, di sini kita rasa luas kan. Apatah lagi istana Sultan Brunei kan, 275 bilik. Bayangkan, hampir setahun. Kalau malam ni kan, hampir setahun barulah boleh kembali pada bilik asal kan. Maknanya daripada rumah yang begitu besar, akhir sekali akan dimasukkan ke dalam kubur yang sempit. Berapa panjang? Dalam 7 kaki, 8 kaki kan. Tinggi 6 kaki, tu je kan. Lepas tu pula gelap gelemak kan. Maknanya daripada rumah yang begitu besar akan dimasukkan ke dalam kubur yang begitu sempit. Kita ada rumah yang besar, kita masuk dalam kubur, kita bawa tak rumah kita? Tak kan. Tapi kita akan bawa amalan-amalan sembahyang kita. Min baitin mukayyafin ila qabrin. Daripada rumah yang setiap bilik ada aircon, hatta ruang tamu pun ada aircon kan. Datang masjid pun ada aircon kan. Tapi dalam kubur tak ada. Dalam kubur memang begitulah. Min baitin fihi kullu alwanil al-asas ila qabrin. Atas dunia ni pelbagai jenis perabot kan. Bayangkan kita tengok dalam gambar kan, rumah orang kaya memang comel, ada kolam mandi, ada bilik, ada sebagainya. Perabot yang mahal, perabot pula perabot import kan. Bukan sekali dua lah perabot tu kan, berpuluh-puluh ribu kan. Tapi akhir sekali ditempatkan dalam kubur yang begitu sempit. Jadi kalau kita tidak ada amalan, maka duduklah kita dalam kubur yang begitu gelap gulmat. Di bahasa Kelantan dipanggil gelap gelamat. Bahasa Arab dipanggil zulmatul lail. Zulmah tu gelemat lah. Zulmah bahasa Arab, bahasa Kelantan dipanggil gelemat. Maknanya mana gelemat memang tak ada cahaya matahari. Itulah kan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Adakah kamu tengok orang yang selama ini aku berikan kesenangan kepada mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan, itulah kematian. Ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un. Segala apa yang mereka miliki selama ini, dengan harta, dengan kekayaan, dengan kereta, dengan dan sebagainya, tak dapat menolong mereka walaupun sedikit semasa mereka dalam kubur. Tak ada. Yang tak ada apa yang dapat membantu mereka. Sebab itulah kita kena fikir, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak senang di hari akhirat, memang dia kena ada ilmu lah. Okay. Yaqulu laka, dikatakan kepada kamu, indahum buyutun wa sayarat. Kan mereka ni ada banyak rumah. Rumah yang pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat kan. Wa sayarat, dan kereta 10 buah. Lakin la budda minal maut. Tapi akhir sekali mati juga. Kereta tinggal, rumah pun tinggal. Tak ada apa yang dapat bawa. Tengok urut kereta ni kan, berapa harga dia sebutir? 1 juta. Mati tak bawa pun kan. Kereta yang begini memang kita tak ada harapan lah sampai kiamat pun kita tak akan pakai ya. Sebab 1 juta harga dia. Jadi maknanya kereta yang mawah ini pun tak boleh bawa ke dalam kubur. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz yaqul,
Sayyidina Umar bin Aziz berkata, sal ghaniyahum man baqiya min ghinahu. Cuba kamu tanya orang kaya kan di kalangan mereka, setelah mereka mati, berapa yang baki daripada kekayaan mereka? Mereka masih dalam kubur. Harta semasa mereka dalam mata dunia ni ada 2 juta, tiba-tiba mati. Cuba tanya, ada tak harta dia? Tak ada, walaupun 1 sen. Itulah maknanya orang yang pergi ke akhirat tak ada amalan. Itulah bendanya, walaupun dia kaya. Tengok jet peribadi kan. Jet peribadi silap saya harga dia 200 juta kan. Tiba-tiba tuan dia mati, apa dia bawa? Tak bawa pun dalam kubur kan. Maknanya mewahnya kehidupan semasa di dunia. Was'alhum anil a'yunin lati kanat lil lazzati biha yanzurun. Cuba kamu tengok orang telah mati kan, selama ini semasa di dunia ni mereka ada mata, dia tengok pemandangan yang cantik, god to god ni dengan kemewahan. Tiba-tiba mati, tertutup mata dia, tak boleh tengok gapo dah. Was'alhum 'anil juludir raqiqah wal wujuhil hasanah wal ajsamin na'imah ma sana'a biha didan tahta al-akfan. Bayangkan selama ini kita tengok orang perempuan yang cantik kan. Biasa orang perempuan ni pada dia cantik diuji Allah Taala, dijaga tak aurat dia dengan sempurna. Kebanyakannya berpakaian tapi bertelancang. Dalam hadis sebut kan, berpakaian tetapi berkaitan dengan makna dia berpakaian tapi ketat. Jadi wajah yang comel, tubuh yang gebu, kulit yang lembut, akhir sekali dimakan oleh ulat. Apa benda yang dapat memberi manfaat kepada wanita yang cantik tadi? Tak ada, kecuali amalan. Sebab itulah orang yang comel-comel kan, berpakaianlah kamu dalam keadaan begitu, tapi dalam kubur kamu akan dimakan oleh ulat. Tak ada yang dapat memberi manfaat pertolongan kepada kamu kecuali amalan. Jadi orang macam tu macam mana? Tu yang kita takut kan. Unzur kaifa tasiru fi qabrika. Sekarang macam mana kita berfikir apakah yang akan terjadi pada kita semasa di dalam kubur. Wallahi maratan haddatsani akhun yabdu anna lahu sadiqan hamiman. Dia kata demi Allah, satu kali tu ada seorang yang kawan saya, dia kata dia ni ada seorang kawan yang rapat. Wal qissatu qadimatun jiddan. Kisah ni memang lama dah terjadi. Insanun min akbari aghniya Dimashq. Ada seorang yang paling kaya di bandar Damsyik di Syria. Indahu daiman 4 zawjat. Dia ni sentiasa ada 4 orang isteri. Kan? 4 orang isteri. Wa kullu wahidatin fawqa as-saniyah wal 20 sanah yutalliquha wa ya'khudhu wahidatan min saniyah 18. Dia berkahwin wanita yang berumur 18 tahun. Lebih pada 22 dia cerai. Dia kahwin pula umur 18. Lebih pada 22 dia cerai. Tapi sentiasa ada 4 orang isteri muda. Sentiasa. Bi baitin fakhr, ada rumah yang mewah. Wa qasr, ada istana. Wa sayyarah, kereta yang mahal tadilah. Wa khail, kuda. Wa bustan, kebun. Wa fawakih, wa simar, kebun buah-buahan. Maknanya mewahnya hidup kan. Tengok rumah orang kaya kan, Allahu Akbar kan. Maknanya bayangkan 4 buah rumah untuk setiap isteri, sebuah rumah yang mewah kan. Maknanya bagi dia tak ingat dah pada mati. Ya'ti bimughannin, dia ketika mana dia sepi sunyi, dia bawa penyanyi datang rumah dia, datang istana dia untuk nak tunjuk persembahan. Ya'ti biman yulquna turafa hatta yadhak, dia bawa pelawak kan, tukang lawak kan, nak hiburkan hati dia ni kan. Ba'dama mata fatahu al-qabra, selepas dia mati beberapa ketika, penduduk kampung buka kubur dia. Kubur ni kita jangan bayangkan kubur Malaysia. Malaysia kita gali kubur, kita tanam kan. Tapi kalau kubur di negara Arab, saya pernah masuk dalam kubur sebab anak saya ni ada seorang tu, dia meninggal kecil masa di Mesir. Dia ada binaan di bawah tanah tu, dia ada tangga dia. Bawah tu pasir lah kan. Atas tu ada pintu. Ya, jadi kita turun tangga, kita ambil jenazah tu, kita letak atas pasir. Sebelah kanan memang kita nampak rangka manusia, sebelah kiri pun nampak rangka manusia. Jadi maknanya kita gitulah, kita biar je lah, tak ada tanah apa-apa, kita letak saja. Jadi
kubur tadi dibuka oleh penduduk kampung. Aqsama li billah, dia bersumpah demi Allah, wa qad ra'a manzarahu ba'dal maut, dia telah melihat keadaan si mati tadi, mayat tadi selepas mati. Tengok dalam gambar kan, batunuhu manfuh, perut dia ni dah berulat, dah bernanah, dah terburai, dah panggil apa kan, launuhu azraq ala aswad, warna dia dah kehitaman dan kebiruan. Manzarun mukhif, pemandangan yang sungguh menakutkan, sebab tidak ada amalan. Sebab kita dalam kubur ni, amalanlah yang menemani kita. Kalau amalan baik, dia teman kita. Amalan buruk, tak, bahkan kita diazab. Wa aina kunuzuhum, di manakah harta kekayaan mereka? Alaisu fi manazilil khalawat, bukankah sekarang ni mereka berada di tempat yang sunyi, tak ada siapa? Alaisal lailu wan naharu alaihim sawa, bukankah siang dan malam bagi mereka sama sahaja? Kan? Kalau kita ni, oh pagi, oh petang, oh malam. Orang dalam kubur ni tak ada pagi, tak ada petang, tak ada malam. Alaisu fi mudalhimah zulmah, bukankah mereka sentiasa berada dalam kegelapan yang 24 jam? Qad hila bainahum bainal amal, mereka nak buat kerja, nak cari rezeki, tak dapat dah. Wa farakul ahibbata wal mala wal ahla, dan mereka telah berpisah daripada orang yang dia sayangi, isteri, anak-anak, kawan, ahli keluarga, kaum kerabat, harta dan sebagainya. Tengok harta banyak kan, duit bagi dia ke, Allahu Akbar, nak bila-bila masa kan, banyak duit, tapi dalam kubur 100 walaupun 1 sen pun tak ada kan. Ai inna hadhihi sa'ata la budda minha, saat kematian semua orang akan melalui. Wa hal yumkinu lil insanin an jua minal maut, adakah manusia boleh selamat daripada mati? Itulah gambar memberi makna kepada kita, semua manusia itulah keadaan dia, kaku kan, maknanya tak bergerak, mati mati kan. Okey, qala Allah Ta'ala berfirman, kalla iza balagatit taraki, ingatlah ketika mana nyawa sudah sampai di halqum. Wa qila man raq, dikatakan kepada orang yang nak mati itu, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu? Maksudnya raq ni maksud dia jampi-jampi itulah kan. Katakanlah dia tu orang kaya, saat nak mati ni dia panggil tu bomo, dia panggil tukang apa ni, dia panggil doktor pakar kan. Adakah dia boleh selamat daripada mati? Wa zanna annahu al-firar, pada ketika itu dia telah yakin bahawa dia akan mati sebentar lagi. Wal taffatis saq bis-saq, maksudnya apa ni dipanggil betis bertemu betis. Makna apa? Kita dikafankan dalam gambaran, kita dipanggil wal taffatis saq bis-saq, maknanya betis tu telah pun dirapatkan kan. Okey, ila rabbika yawma idzin masak, pada ketika itu kamu semua kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah, amalanlah yang dapat menolong kita di hari akhir. Jadi maknanya kalau agak adalah dah ikat dah apa ni, betis bertemu betis, maknanya betis itulah pun diikat, tak lagi mana dah, biarlah kubur je lah. Okey, hadus syuhada was salihin ba'dal maut, keadaan orang yang mati syahid dan orang yang salih selepas mati. Wallahi sami'tu an Imam Jami' Syekh Muhyiddin, demi Allah saya pernah mendengar satu kisah tentang seorang imam masjid Syekh Muhyiddin. Wa kana min hufazi kitabillah wa kana salihan jiddan, dia ni seorang yang penghafaz Al-Quran 30 juzuk dan dia seorang yang sangat soleh. Annahum fatahu qabrahu ba'da 40 sanatan, dia telah mawar kampung ni dibuka apa ni kubur imam tadi tu selepas 40 tahun kan. Bagaimana keadaan dia? Aqsama billahi annahu la yazalu mubtasiman, dia telah bersumpah bahawa wallahi keadaan si imam tadi tu walaupun 40 tahun telah meninggal dunia masih lagi tersenyum, masih lagi tersenyum. Waqadduhu kamahu, pipi dia ni masih lagi segameka, tak ada ubah apa-apa. Hunaka farqun kabirun bainal mu'min wa ghairil mu'min, sebab itulah dia ada beza yang besar antara orang yang beriman mati dengan orang tak beriman mati. Sebab kita tengok macam mana
asy-syahidu lahu mayyizatun. Orang mati syahid ni mempunyai kelebihan tersendiri, li'annahu qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, kerana dia mati untuk kerana memperjuangkan agama Allah. Ya ahla Filastin, qad qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Wahai penduduk Palestin, bersabarlah, kerana Rasulullah beritahu, ketahuilah bahawa kemenangan itu akan tercapai selepas kesabaran. Dia kena sabar, dia kena berjuang, dia kena tempuh segala kesusahan, akhir sekali mencapai kemenangan. Ya ahlana fi Filastin, wahai saudara kita di Palestin, la sawa, tak ada sama. Qatlakum fil jannah wa qatlahum fin nar. Kamu mati tapi syurga menanti kamu. Sebab itulah kita tengok orang mati syahid kan senyum, sebab dia nampak ketika mana nak mati tu, dia nampak dah tempat kembali dia syurga. Tapi kita tengok dalam gambar sebelah kan, orang Yahudi mati kan, itulah tak ada kemuliaan, tempat dia adalah neraka. Qatlakum fil jannah, mati kamu wahai orang Palestin dalam syurga, wa qatlahum fin nar, dan mati mereka dalam neraka. Itulah maknanya. Jadi maknanya kesimpulanlah boleh kita pada malam ini, kita sudah pernah ada segala-galanya. Dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada tanah, dah ada isteri, dah ada menantu, dah ada anak, dah ada cucu kan. Jadi benda yang paling penting kepada kita adalah memikirkan apakah yang akan terjadi kepada kita selepas kematian. Sebab di sana ada syurga dan ada neraka. Jadi kita kena pilih jalan ke syurga kan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.